selama-lamanya marilah kita melafazkan kesyukuran kita kepada Allah SWT dengan limpah dan kurnia dapat kita bersama-sama hadir pada tengah hari ini untuk kita sama-sama mendengar beberapa ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW. Bagi kita mengetahui apakah yang patut kita buat di atas muka bumi Allah SWT yang sementara sebelum kita balik Allah SWT. Allah mengingatkan kepada kita surah Al-Baqarah nafsi, kemudian dipenuhi bagi setiap jiwa, iaitu pembalasan apa yang mereka usahakan, sedangkan mereka tidak dianiaya. Setiap apa yang kita buat di dunia ini, baik daripada segi percakapan, baik daripada segi pemikiran, baik daripada segi tingkah laku, semuanya akan dibalas. Kalau baik akan dibalas baik, kalau buruk akan dibalas buruk. Kemudian ada dosa dan juga ada pahala. Dan sedangkan mereka dianiaya ataupun dizalimi, dia tak kuat, tiba-tiba Allah bagi usaha. Tak macam tu. Dia buat baik, Allah akan bagi balik. Dia buat jahat, Allah akan balas jahat. Itu yang dijanjikan oleh Allah SWT. Dengan saksi siapa? Dengan saksi diri kita, anggota kita, anggota badan kita, malaikat yang ada sebelah kita, rakib dan atid. Sebab tu kita kena pastikan dalam kehidupan kita ni, kita kena pastikan buat yang betul, sebab dia ada balasan. Kalau selepas kat dunia tak apa, tapi lepas ni kat akhirat. Dunia pun kena balas, kat akhirat pun kena balas. Lepas dapat nikmat, dekat dalam akhirat pun ada nikmat dia. Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 47, kami Allah telah menetapkan timbangan keadilan pada hari kiamat, setelah tiada seorang pun akan dianiaya walaupun sedikit pun. Dan meskipun ada sesuatu usaha sebesar biji sawi pun, pasti kami akan kemukakannya. Memadalah kami menjadi juru hisab. Allah tetap akan timbang apa yang kita buat, dan kemudian Allah akan kira walaupun sebesar biji sawi. Kita pernah istighfar sekali, kita pernah bagi RM1 saja pun semua akan dihisab. Itu juga firman Allah Ta'ala, dan dikatakan diletakkan buku catatan amal. Maka mereka melihat orang-orang yang bersalah itu berasa takut dengan apa yang tercatat di dalam ini. Lalu mereka berkata, celaka kami, buku catatan apakah pula? Buku catatan apakah ini? Tidak ditinggalkan perkara yang sekecil-kecil dan atau sebesar mana pun, melainkan dihisap semuanya. Mereka mendapati apa-apa yang mereka kerjakan terpampang, sedangkan Tuhanmu tidak akan menganiaya kepada sesiapa. Surah Al-Kahfi ayat 49. Allah mengingatkan kepada kita pada hari kiamat besok, bila dibawa buku report kad kita yang ditulis oleh rakib dan atid sebelah kita, ini CCTV Allah yang melihat, yang menulis, mencatat akan subuh apa, pergi semayang tak tadi, sedekah ke dan sebagainya, apa dalam otak, apa yang tengah buat, itu semua catat. Apa cakap tadi, carut ke dan sebagainya, itu semua ditulis.
dicatat. Tak ada satu ni kan. Allah ingatkan mereka bila melihat buku catatan ni, mereka kata apa pula buku ni, semua ni ditulis. Tak ada benda kecil ke benda besar yang tak ditulis. Semuanya ditulis oleh para malaikat. Sedangkan Allah Ta'ala tidak akan menganiayai. Setiap apa yang dia buat, semua akan terpampang. Sedangkan Tuhanmu tidak menganiaya pun kepada sesiapa pun, takkan dibuat. Takkan dia tak buat, tiba-tiba tulis dan sebagainya. Dia akan menganiaya. Maknanya apa? Buku report card ni kita beri. Setiap apa yang Allah SWT atau tulis atau malaikat tulis, itu semua benda yang kita buat. Kita di sekolah ke, baca Quran ke, di kedai ke dan sebagainya, itu semua ditulis dalam buku report card kita atau buku catatan rakib dan atid. Sebab tu kita kena faham bagaimana kita yakin tak dengan Allah, yakin Allah. Beriman tak kita dengan malaikat, beriman tak kita dengan malaikat, beriman kita dengan malaikat. Beriman tak kita dengan hari kiamat, beriman kita dengan hari kiamat. Adanya dunia dan juga adanya akhirat, adanya syurga dan juga adanya neraka. Firman Allah Ta'ala tadi, pada hari itu manusia kembali daripada hisab sendiri-sendiri untuk diperhatikan kepada mereka perbuatan masing-masing. Walaupun kita ramai dekat dalam dunia ni, besok pada hari kiamat akan dipanggil seorang-seorang. Amat datang, bawa buku ni, atau diberikan, akhirnya ni buku kamu. Ada yang dapat dengan tangan kanan, ada dapat daripada tangan kiri, ada dapat daripada belakang. Kanan confirm syurga, masuk terus. Kiri neraka, masuk terus. Belakang nanti. Itu yang penting dapat, seorang-seorang dapat, kata Allah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat atom pun ataupun sebesar habuk pun akan diperlihatkan. Sikit. Nampak ranting kat tepi jalan tu kan, orang nak lalu aman, ambil ranting tu buang. Nampak sampah banyak kan, kutip buang tempat. Tu je. Kita bukan melibatkan orang. Atau kawan kita buat, contoh kawan kita buat salah kat sekolah kan, Ustaz, dia ni Ustaz, dia ni bully orang, dia ni curi Ustaz, dia ni pecahkan cermin Ustaz. Benda baik tak? Benda baik, beritahu dan sebagainya, dapat pahala. Kalau kita subahat, kita dapat dosa dan sebagainya. Dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat sebesar atom pun akan diperlihatkan. Buat jahat walaupun sikit. Walaupun sikit. Apa sikit? Kita buat jahat tapi dalam hati, dia ni ngompat dalam hati. Jangan-jangan kutuk dalam hati, tak nampak. Atau fikir sesuatu benda yang buruk dalam otak, orang tak nampak. Tapi juga akan dihisab oleh Allah SWT. Firman-Nya lagi, pada hari itu setiap jiwa yang mendapati segala yang diusahakan dan kebaikan daripada kebaikan tersedia, dan segala yang diusahakan daripada kejahatan juga tersedia. Dia ingin kalau boleh diletakkan antara dengan kejahatan itu jarak yang jauh. Jangan jarak yang jauh. Tuhan memperlihatkan kamu kewajipan kamu terhadap dirinya. Surah Ali Imran ayat 3. Pada hari setiap jiwa dibangkitkan, kita semua bangkit. Hidup kita ni kita macam tu lah. Kita tak pernah rancang.
Ada pernah rancang sebelum daripada hidup dulu, kita rancang, saya nak duduk dalam rahim perut orang ni lah, saya nak jadi anak orang tu lah. Ada? Tak ada. Kita tak rancang. Kita tak tahu apa pun. Tiba-tiba dalam rahim, tiba-tiba kat hospital. Hidup, belajar, kerja, muda, tua, ada semangat atau ada kekuatan, sampai tak ada kekuatan, sakit, meninggal. Meninggal pun tak boleh rancang. Meninggal pun kita tak rancang. Masuk dalam kubur pun kita tak tahu tanah mana yang kita kena ke bumi ni. Batu enam ke, kerana tak tahu. Sampai kat Perak, meninggal pula kat Perak. Susah nak urusan, ke bumi ke kat Perak. Dalam kubur. Kemudian kita ditanya soal kubur. Kemudian disebutkan dengan bangkit. Nabi pernah cerita dalam satu hadis yang panjang tentang hari kiamat. Bila bangkit dalam kubur, lepas tiupan sangkakala yang kedua, hidup semua. Bila hidup semua sekali, termangu diri atas kubur tu 40 tahun. Tengok pada masa ni putih, luas dia 7 kali ganda bumi ni. Sebab bukan cerita je zaman Nabi Adam, daripada zaman Nabi Adam sampai akhir hayat, sampai hari kiamat, adanya makhluk yang akan dihisap. 40 tahun tu, apa jadi aku? Masa tu masing-masing fikir diri masing-masing. Tak fikirlah orang sebelah tu telanjang ke tak telanjang ke, nangis ke tak ada. Kita fikir kita, apa jadi aku? Isteri akan cerita dia, anak-anak akan fikir dia. Kalau Allah tanyalah, ingat balik 70 tahun aku buat, takkan tak ada kok. Takkan, tak tahu. 70 tahun duduk dalam dunia ni, takkan banyak ni je pahala. Tak tahu. Daripada segi semayang, daripada segi zikir, daripada segi baca Quran, daripada segi sedekah, macam-macam ni Allah bagi, macam-macam bagi. Agak-agak cukup tak nak beli syurga Allah SWT yang segala-galanya automatik. Macam kita kerja, ada 2 kereta ni nak kita beli. Kereta lama ke, second hand ke, baru? Tu kena cerita. Kalau kita banyak duit, tak apa, saya nak baru. Semua automatik. Start pun button dah, tak pakai ni, start pun button. Semuanya baru. Sebab apa? Sebab banyak duit. Kalau tak ada duit, second hand je lah. Itu pun yang dapat yang naik apa? Naik tingkat pun pakai tangan ni. Sebab tu je yang kita ada. Ataupun oleh kerana semua tak lepas, kita naik basikal je lah. Itu keadaan kita, situasi kita di dunia. Kita akan rasa betapa susahnya kalau kita tak ada duit. Itu je kat akhirat besok ni. Allah dah bagi masa panjang, 60, 70, 80. Kita tak boleh tengok akaun kita. Masalah, kita tak boleh tengok akaun kita. Dah sampai bila boleh tengok? Dekat padang mahsyar. Padang mahsyar itulah tempat kita. Tak cukup ke? Cukup ke? Itulah dia. Terima je. Dan ketika itulah dihisab. Buat apa ni?
Itulah waktu itulah, waktu nak patah balik, waktu tu dah tak semayang, dah tak boleh nak semayang. Sebab tu tempat hisab, bukan tempat amal. Tempat amal ni. Waktu Sayyidina Umar kata apa? Manusia ni ada 3 hari je. Hakikat manusia hidup ni ada 3 hari je. Semalam, hari ni, esok. Semalam dah lepas, esok tak tahu hidup ke tidak. Yang ada hari ni, kau nak semayang hari ni, kau nak puasa hari ni, kau nak baca Quran hari ni, kau nak sedekah hari ni, kalau nak taubat hari ni. Berapa ramai orang yang esok lah, muda lagi, tiba-tiba accident, tiba-tiba stroke, dah tak boleh nak datang rumah Allah SWT hari ni. Bangun-bangun tengok meninggal. Kejut-kejut pagi meninggal. Sebab kita tak tahu kita mati bila. Yang lepas saya sebutkan, kalaulah orang yang accident tu tahu dia nak mati, agak-agak dia pegang tak kunci motor. Memang tak lah. Dia tahu pukul 12, pukul 1, pukul 2 ni nak accident motor, agak-agak dia start tak motor. Tak. Bam, mati. Dia tak tahu. Itu juga kita tak tahu. Macam ada orang tanya, apa itu takdir Ustaz? Apa itu takdir? 3 soalan biasa saya bawakan. Yang pertama sekali orang tanya, kalau Allah ni ada, banyak Allah. Yang kedua, kan setan daripada api. Setan kan daripada api, neraka kan daripada api. Api dengan api apa rasa? Diseksa dalam neraka, api dengan api apa rasa? Yang ketiga, takdir tu apa Ustaz? Ustaz dia panggil dia, sekali. Aku Ustaz sakitnya. Apa? Sakit? Mana sakit? Ni Ustaz sakit. Mana sakit? Tu pipi. Tu pipi. Mana sakit? Ni Ustaz sakit. Tunjuk mana sakit. Ni pipi. Ada tak sakit? Ada. Boleh tunjuk tak sakit? Tak boleh. Dalam sakit macam tu pun awak tak boleh tunjuk. Macam mana nak tunjuk Allah? Ada tak sakit? Mana ada lah Allah. Macam angin. Mana angin? Ada tak angin? Ada. Mana angin? Boleh tak kita katakan? Boleh tak kita katakan tak ada angin? Tak nampak maknanya tak ada angin. Tak nampak Allah maknanya tak ada Allah. Boleh tak kita logik itu? Tak boleh. Tak boleh. Macam elektrik. Cubalah elektrik. Cabut wire ni, yang pun hidup ke wire ni kan, awak yakin tak bahawa ni ada elektrik? Mesti ada. Ustaz tadi kan cabutkan, nyala lampu. Saya cucuk. Boleh tak kita katakan tak ada elektrik ni? Tak boleh. Yang kedua, saya tampur awak dengan apa? Tampur dengan tangan. Ditampur apa? Ditampur muka. Tangan dia buat daripada apa? Kulit. Muka pun kulit. Kulit dengan kulit sakit tak? Kulit dengan kulit pun sakit. Ada sakit dia. Api dengan api adalah cara sakit dia. Yang ketiga, takdir. Mana ada takdir Ustaz? Kita rancang, kita kerja, dapatlah gaji. Mana ada takdir? Kita belajar, dapatlah sikit. Mana ada takdir? Ada sebutkan itu. Benda takdir ni kita rancang tapi tak dapat. Rancang tapi tak kena. Macam ni awak kena tampar tadi kan? Awak mimpi tak semalam saya nak tampar awak? Awak tahu tak hari ni saya nak tampar awak? Tak ada. Maknanya itu tak ada. Kita rancang lain. Tiba-tiba Allah bagi keputusan lain. Terima qada dan qadar Allah SWT. Tapi tuan-tuan rahmatullah, Allah SWT bagi kita, inilah masa kita. Masa nak ibadat, nak bahagia dunia akhirat, inilah masa.
Jangan tinggal semayang, zikir, jangan buat akhlak tak baik. Itu boleh semua tadi. Menghisapkan dan meneliti diri. Jangan tengok orang lain. Engkau ni. Tak. Tengok saya macam mana. Sebab Nabi ingatkan kepada kita. Nabi ingatkan kepada kita, buatlah amal sehabis baik. Sebab kita tak tahu amalan apa yang diterima, amalan mana yang diterima oleh Allah SWT. Dapat semayang betul-betul, dapat zikir betul-betul, dapat baca Quran, ajar betul, hurufnya tahap, kita tekan makhrajnya dan sebagainya. Agar semua apa yang kita buat tu semua adalah pahala. Sebab kita tak tahu amalan mana yang Allah terima. Atas solat subuh tadi, siapa yang sembahyang subuh? Semua sembahyang subuh. Siapa yang rasa solat subuh tadi Allah terima? Kata, Allah meneliti kita daripada segi hati kita, niat kita, niat sembahyang kerana apa. Sebab tu Imam atau Imam Syafi'i meletakkan bagi setiap amalan ni kena ada niat. Kita sebut ni kena ada niat. Sebab apa? Sebab kita diingatkan lillahi ta'ala, kerana Allah ta'ala. Kita niat puasa ada lillahi ta'ala, kita niat semayang ada lillahi ta'ala. Untuk apa? Untuk kita ingatkan, pasang niat untuk kita semayang ni kerana Allah SWT, bukan yang lain. Dan dalam hadis yang disebut, buat amal sehabis baik. Sebab kita tak tahu kita mati bila. Kita tak tahu kita mati bila. Muda ke, tua ke, kat sini ke, kat sana ke. Macam ada seorang sahabat bawa balik, dia pergi ke tahfiz di Filipina dan juga Thailand. Meninggal di sana, bawa balik di kampung ni dan sebagainya. Mana tahu, muda ni 40-an, tak tahu keadaan. Walaupun kat sana dah, tapi itulah, bila kita dah urusannya susahlah kat sana kan. Jadi sahabat dan rahmatullah Allah SWT, ketika hidup inilah masa kita beramal. Masa dalam kubur dah tak ada amal dah. Dekat padang mahsyar, dekat ni dah tak ada amal dah. Inilah masa kita. Waktu muda ke, jangan tunggu waktu tua. Waktu muda jangan tunggu waktu tua. Dan waktu tua jangan tunggu waktu mati. Nantilah nak taubat. Ambil peluang. Selagi mana kita boleh buat semayang, akhlak dan sebagainya, maka kita buat yang terbaik. Para salafus salih, kata Imam Ghazali, para salaf yang melihat kepada pandangan mata hati, mengemukakan 7 hujah atau mengemukakan hujah bahawa Allah Ta'ala sentiasa mengawasi hamba-hamba. Allah sentiasa melihat kita. Kalau kita tak melihat Allah, kena yakin bahawa Allah Maha melihat kita. Dan bahawasanya mereka akan dipersoal atau dipersoal tanggungjawabkan tentang segala amalan yang dilakukan di hari pembalasan. Setiap apa yang ada dalam buku rekod kad ni, kita akan disoal. Betul tak kau buat ni? Kalau betul, kenapa buat macam ni? Daripada kita lahir atau balik sampai kita mati, apa buat? Kenapa tinggal semayang? Baca Quran, bagus, alhamdulillah. Itu semua dia akan dihisap. Satu-satu baca Quran, apa kena, semua dihisap. Tapi yang paling kita takut bila Allah tanya, aku bagi umur kau 70 tahun, banyak ni dia paling belum sudah. 70 tahun berapa kali khatam? Umur dah 70 tahun, berapa kali khatam Quran? 2 kali je. Sudah. Masa tu nak jawab pun macam guru besar tanya,
2 kali 2 pun tak tahu. Dah jahanam ni. Bukan dah jahanam ni. Masa tu aku, kenapa aku tak belajar betul? Kenapa aku tak buat betul-betul masa hari dulu dunia tu? Nak patah balik dah tak boleh. Dah alam lain dah. Kita dah masuk alam ke-7 dah masa tu. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat, alam hisab. Waktu tuan-tuan rahmatullahi Allah, perhatikan bekalan-bekalan kita. Waktu benda yang simple, berkaitan dengan perkara-perkara yang wajib bagi kita. Kita kena lakukan sembahyang 5 waktu, jangan tinggal. Kemudian solat berjemaah, jangan tinggal. Solat sunat selepas daripada solat itu jangan tinggal. Benar-benar sunat. Tapi sesungguhnya sunat itu, perkara-perkara yang sunat itu dapat membantu menampung wajib-wajib kita yang mungkin tercari. Mungkin tercari yang sebagainya. Dan bahawa sesungguhnya segala benda amalan itu akan diminta bertanggungjawab, meskipun seberat mana pun, seberat zarah atau atom sekalipun, abuk pun. Benda yang kita buat dalam dunia ni kena tanggung dan jawab depan Allah SWT. Ini tanggungjawab. Kita nikah, ada tanggungjawab tak dengan isteri kita, dengan anak-anak kita? Kita kerja, kita ada tanggungjawab tak dengan bos? Kita ada tanggungjawab tak dengan kawan-kawan kita? Ada tanggungjawab. Dan semua itu akan ditanggung, diberi tanggungan dan jawab depan Allah SWT. Tujuan kita dengan isteri kita dan juga anak-anak kita apa? Allah bagi amanah kita pada isteri, Allah bagi kita isteri, Allah bagi kita anak-anak untuk apa? Pastikan mereka masuk syurga Allah. Itu je. Bukan bagi gemuk, tapi bagi semua tu yang Allah tanggungjawab tu, yang kita terima tu, untuk masuk dalam syurga Allah. Pastikan mereka sembahyang, pastikan mereka ada ilmu, kenal Allah, untuk mereka ni juga masuk dalam syurga Allah SWT. Itu tanggungjawab. Lebih-lebih lagi kita kahwin 2 dunia pula tu kan. Ataupun kita dua, kita lepas kita kahwin dengan dia, anak tiri kita tu pun kita kena pastikan dia juga masuk dalam syurga Allah. Walaupun dia adalah tu anak orang, Ustaz, saya pemenang, walaupun macam tu, walaupun sebesar atom, sebesar atom, sama ada yang merupakan lintasan hati atau lirikan mata. Orang tak nampak, seorang tak nampak, tapi lirikan hati. Macam best, macam baik jadi. Apa ni? Pakai mulut ni. Ataupun lirikan mata, jeling ni. Setiap tu Allah akan hisab. Kenapa kau jeling? Kenapa dalam hati kau cakap itu lagi macam ni? Sudah. Itu semua akan dihisab oleh Allah SWT. Maka hendaklah kita maklum bahawa tiada sesuatu yang boleh menyelamatkan kita daripada bahaya-bahaya ini, melainkan dengan sentiasa menghisapkan diri kita di dunia dan meneliti diri dengan sungguh-sungguh, membuat tuntutan terhadap segala yang dikerjakan oleh gerak geri badan dan nafas, serta mengirakannya atas lintasan hati dan juga irikan mata. Kecil-kecil itu kita kena pastikan apa yang kita buat dalam dunia ni kena ada kaitan, ataupun kita kena ingat benda yang kita buat ni, hati ke, akal ke, otak ke, nafsu ke, itu semua ada yang disebutkan. Walaupun sebesar atom yang kita buat akan dihisap oleh Allah SWT.
Barang siapa yang menghisap dirinya di dunia sebelum dihisap di akhirat, nescaya akan ringanlah neraca timbangannya di sana. Segala soalan yang akan dikemukakan atas dirinya akan disediakan jawapannya terlebih dahulu. Sebab tu kita kena hisap diri kita. Kenapa aku ni musuh? Kenapa aku ni menjadi macam dengki dan sebagainya? Kenapa aku ni jadi pembarang, marah, hasad dan sebagainya? Untuk apa? Untuk kita bersihkan, otosol balik hati kita, bersihkan balik hati kita. Kadang-kadang dia bermula daripada hati. Lepas tu diingatkan oleh para alim ulama, hati ni ibarat macam cermin depan mata kita. Tapi kalau kita banyak dosa, dosa ni ibarat macam titik hitam, tai lalat yang ada depan mata kita, depan cermin. Satu dosa, satu titik hitam. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut apa? Nabi sebut, kita buat dosa, satu titik hitam akan dalam hati kita, tanda atas dalam hati kita. Kita halangkan disebutkan, kita tak baca 3 hari Quran, 3 hari kita tak baca Quran, satu titik hitam dalam diri kita. Bila cermin ni ibarat, atau hati ni ibarat cermin, bila penuh dengan tai lalat, kita tak nampak pun muka kita, bila terlampau banyak sangat dosa. Bila tengok muka kita, kita tak nampak. Lepas tu kita kena betulkan hati kita, bersihkan balik hati kita. Banyakkan istighfar, banyakkan istighfar, betulkan niat kita, otosol hati kita. Mudah-mudahan apa yang kita buat ni diampunkan oleh Allah SWT. Dan baru kita akan nampak Islam, kita akan nampak sahabat, kita akan nampak saudara yang kita tak ada apa-apa. Kesalahan orang kita nampak, kesalahan diri sendiri tak nampak. Sebab apa? Dah hitam hati. Bila hati sudah hitam, itu kan noda kita. Atau tuan-tuan rahmatullah Allah SWT, kita baca sikit. Barang siapa yang menghisap dirinya di dunia sebelum dihisap, tadi kan disebutkan, segala soalan yang akan dikemukakan atas dirinya akan disediakan jawapan terlebih dahulu. Sebab kita dah ingat lah, dah ingat dah, ni kenapa? Sebab sekian-sekian, ni kenapa? Sekian. Setiap apa yang kita buat ni akan dihisap. Harta rezeki pun akan dihisap. Ni dapat daripada mana ni? Awak kerja tu kan, gaji sekian-sekian, macam mana boleh dapat? Akan diaudit oleh Allah SWT. Allah tahu. Awak kerja sekian-sekian, gaji sekian-sekian setahun, macam mana boleh dapat BMW? Contoh, Allah tanya. Dan kita, kalau kita betul kita niat, saya dapat daripada tanah, saya main saham, apa ada jawab, saya dapat daripada pusaka bapak saya. Okey, boleh jawab? Tak apa. Kau tak dapat, kau tak dapat tu mana lah. Awak kerja ni, cikgu sama je, cikgu ni gaji sekian-sekian sama je, tapi kenapa awak dapat ni? Ada kantin ke? Ataupun mileage, tukar mileage. Patutnya mileage tu RM50 je, awak tukar kepada 100. Haram. Dosa tu, jawab besok. Tukar batu, cukup cek, tulis 100. Alah, bos boleh, takkan kita tak boleh? Bos pun pasal, kita punya pasal, kita tanggung kita punya. Pergi khusus, tidur rumah adik, klaim tidur rumah adik, tapi klaim tidur hotel 5 bintang. Tak boleh. Sikit tu, nama sikit tu RM300 tu satu malam, tapi tidur rumah adik, klaim. Tak boleh. Sikit lah tu, sikit je. Tak apa dah ustaz, ini tak boleh.
Allah tanya, tanggung jawab. Tanggung dan jawab depan Allah SWT. Kadang-kadang sikit Ustaz, nak kalau kena lelaki kan, waktu exam SPM itu niru. Dapat SPM A, lepas tu dapatlah kerja dengan SPM, dengan sijil tersebut. Sah tak? Boleh tak? Kita menipu dapat sijil, kemudian dapat kerja dengan sijil menipu, kemudian kita dapat gaji pula dengan sijil ni. Kita makan, bagi anak-anak, bagi isteri dengan sijil ni. Boleh tak boleh? Sangkut tak sangkut tu? Terakhir, saya tak tahu. Naik pangkat, orang lain semua naik pangkat ikut kelulusan. Kita ikut pangkat yang naik, ikut sorokan. Patutnya orang ini dapat, tapi dia dapat. Lepas tak lepas, teliti balik apa yang kita telah buat dalam dunia, apa yang telah diberikan tanggungjawab, yang kadang-kadang kita rasa tak lepas. Tak lepas, banyakkan istighfar. Lepas tu tuan-tuan rahmat Allah SWT, masih kita tak tahulah banyak ke sikit ke dekat dalam dunia, tapi itulah fokus kita adalah Allah. Fokus kita adalah selamat dunia akhirat. InsyaAllah pada kuliah ataupun pada khutbah pagi ini, tengah hari ini, kita akan ingatkan tentang meneliti atau hisab diri kita sebelum kita sama-sama bertemu Allah SWT di masa akan datang, insyaAllah. Marilah kita sama-sama doa pada Allah SWT, diberikan peluang, diberikan masa, dan yang seterusnya banyakkan tadabbur. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali bagi orang yang ada empat. Illa allazina amanu, beriman, wa amilus solihat, beramal soleh, wa tawasaw bil haqq, berpesan-pesan kepada kebenaran, dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Sabarlah. Nak semayang ni kena sabar, nak bangun subuh ni kena sabar, nak puasa pun kena sabar, nak buat Senin Khamis tu bukan senang, nak baca Quran ni dapat baca tu bukan senang, lepas tu dapat ulang lah tu. Sepanjang hidup kita tadi kan 80 tahun, kita kena upgrade diri kita. Takkanlah 80 tahun dalam dunia Allah sebut 80 tahun aku bagi hidup dalam dunia, 2 kali Quran, 2 kali khatam di Quran. Jadi pun nak dapatkan syurga Allah SWT. Bukan kita nak ni, tapi macam mana kita nak upgrade amalan kita. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.